Terima kasih kepada Dr. Norina. Okay, selamat pagi dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Okay, kita teruskan dengan catch-up plan 3 bagi matematik sekolah rendah. Okay, kita teruskan dengan kandungan matematik yang akan kita kongsikan di sini, iaitu bagi tahun 1 dan tahun 2. Tajuk yang dipilih adalah nombor bulat, di mana bagi tahun 1 nombor bulat hingga 100, bagi tahun 2 nombor bulat hingga 1000. Okay, kemudian standard kandungan adalah 1.8 untuk tahun 1 menggunakan nombor, samalah di tahun 2. Kemudian standard pembelajaran pun 1.81 untuk tahun 1 dan 1.81 untuk tahun 2. Perbezaan standard pembelajaran bagi tahun 1 dan tahun 2 adalah untuk tahun 1 murid akan didedahkan dengan menggunakan nombor bulat hingga 10 terdekat, manakala bagi murid tahun 2 mereka akan didedahkan dengan nombor bulat hingga ratus terdekat. So, beza antara tahun 1 dan tahun 2 adalah tahun 1 dia murid hanya belajar sehingga 10 terdekat. Manakala di tahun 2, bila ratus terdekat, maksudnya 10 terdekat pun dah termasuk di dalam ratus terdekat tu. Maksudnya murid di tahun 2 dia akan belajar 10 terdekat dan juga ratus terdekat. Okay? So, yang itu adalah skop yang perlu kita faham di sini lah. Iaitu untuk matematik ini, kalau kita lihat ada standard kandungan dia setiap tahun ada, tetapi standard pembelajaran itu akan jadi lebih luas lah. Okay, so kita akan beri pemeringkatan di dalam standard pembelajaran untuk matematik ini. Sama juga kalau kita lihat nombor pun, di tahun 1 murid hanya belajar sehingga 100, manakala dia akan belajar, di tahun 2 dia akan belajar sehingga 1000, kemudian diteruskan dengan 10,000 di tahun 3, 100,000 di tahun 4 dan seterusnya. So nombor itu akan semakin besar lah bila murid naik ke tahun-tahun yang seterusnya. Okay, itu adalah situasi untuk matematik ini. Okay, untuk aktiviti pada hari ini pada hari ini saya kategorikan murid pada 2 kumpulan saja di sini, iaitu murid-murid dalam kumpulan 1 adalah murid-murid yang berada di TP 1, 2 dan 3, dan juga murid-murid yang belum ditaksir lagi lah. Okey, mungkin ditaksir ini disebabkan ada ketidakhadiran pada tahun semasa mereka di tahun 1 dan juga perkara-perkara lain lah, itu menyebabkan murid-murid ini belum ditaksir. Kemudian kumpulan 2 adalah murid-murid yang berada di TP 4, 5 dan 6. Okay. Mungkin di dalam kelas tuan-tuan dan perempuan, dia mungkin tidak ada 2 kumpulan, mungkin dia ada satu kumpulan besar yang mana murid berada di TP 4, 5, 6, dan mungkin murid yang berada di TP 1, 2 ataupun TP 3, ataupun murid yang belum ditaksir ini mungkin seorang ataupun 2 orang. So mungkin situasi akan berbeza mengikut keadaan. So di sini saya gunakan kumpulan 1 dan kumpulan 2 ini sebagai contoh untuk kita lihat aktiviti kita pada hari. Sebelum dan selepas nombor yang digunakan itu dalam satu baris, dan dia boleh visualize nombor-nombor ni dengan lebih senang. Itu sebabnya kita gunakan garis nombor seperti yang telah dicadangkan di dalam SKP lah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat dalam SKP, dalam bahagian catatan kita cadangkan gunakan garis nombor semasa mengajar kemahiran ini. Okay. So itu sebabnya di sini kami pun menggunakan garis nombor lah sebagai contoh di sini untuk kita lihat yang mana dekat. Okay. Antara untuk 253 ini, adakah 250 yang terdekat ataupun 260 adalah yang terdekat. So bila kita gunakan garis nombor ini, apabila murid bergerak, murid bergerak mengikut ke kiri ke kiri, mengikut anak panah kecil yang berwarna biru ini, iaitu dia kena bergerak sebanyak 1, 2, 3 langkah untuk sampai ke nombor 250. Okey.
Manakala kalau dia bergerak ke sebelah kanan untuk sampai kepada 260, so dia kena bergerak sebanyak 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 langkah. So, dengan melihat pergerakan dia itu 3 langkah dan juga 7 langkah itu, so dia dapat, kita boleh tanya dia yang mana yang langkah yang paling dekat, iaitu antara 3 langkah ke ataupun 7 langkah. So kita lihat jawapan dia. So kebanyakan murid akan sebut 3 langkah adalah yang paling dekat. So maksud di sini 253 tu berada dekat dengan 250. So bila 253 digundalkan pada 10 terdekat, so maka 10 terdekat adalah 250. Ataupun boleh juga lihat anak panah yang besar itu, iaitu anak panah berwarna biru dan juga anak panah berwarna merah ini. Anak panah berwarna biru tu pendek, kan? Manakala anak panah berwarna merah tu kita dah nampak dia lebih panjang. So dengan melihat saiz anak panah ini pun kita boleh tunjukkan kepada murid bahawa 253 tu dia dekat dengan 250, bukannya 260. 260 berada lebih jauh. Okey, lebih jauh. Okey, ini adalah yang kita gunakan aktiviti dalam satu kelas lah. Maksudnya semua murid di dalam kelas ini akan melihat aktiviti ini, akan mengikuti aktiviti ini. So, katakanlah di dalam kelas kita ini ada kumpulan murid yang kita dapati masih tidak dapat menguasai pulau terdekat ini ataupun bundarkan kepada pulau terdekat ini, aktiviti ini. So kita perlu beri perhatian kepada murid-murid ini. So apakah aktiviti yang boleh kita lakukan? Contohnya macam kita dah dengar tadi, iaitu tentang pendekatan terbeza, berfokus. Okay, so walaupun nama dia pendekatan terbeza, berfokus, tetapi semua aktiviti itu guru-guru telah jalankan di dalam bilik darjah tanpa ada nama terbeza, terfokus itu. Sebab dalam kelas kita bila ada beberapa kumpulan murid, aktiviti ataupun pendekatan kita pun akan berbeza kepada level murid berkenaan. Okay, so di sini kita pun akan lihat benda yang sama lah. Okay, kita akan lihat satu contoh di mana kalau ada murid masih tidak memahami, so apakah langkah yang boleh kita buat, aktiviti yang kita boleh lakukan di dalam bilik darjah. Okay, kita lihat contoh seterusnya. Puan Khadia, contoh seterusnya. Okey, ini adalah contoh yang saya share dengan tuan-tuan dan puan-puan lah. Okey, so apa yang saya cuba lihat di sini adalah, cuba share di sini adalah untuk murid-murid yang kumpulan 1 itu, katakanlah murid itu tidak dapat buat aktiviti tadi, so kita nak beri satu pendekatan yang lebih fokus ataupun kita nak dekatkan dengan dia dengan situasi dalam bilik darjah. Situasi dalam bilik darjah. So kita beri gambar ini ataupun disebabkan gambar ataupun di dalam bilik darjah, guru-guru boleh minta beberapa orang murid berdiri dan aktiviti ini boleh dijalankan di dalam bilik darjah. Contoh sama seperti yang saya tunjuk di sini, iaitu di sini ada 2 orang guru, guru A dan guru B. So di kanan, di sebelah kiri adalah guru A, di sebelah kanan adalah guru B, dan di antara kedua-dua guru ini ada seorang murid berdiri. Okey, dan dengan melihat gambar ini tanpa melihat kepada tapak kaki, mungkin kita kena tutupkan tapak kaki lah. Kat sini kita tak tutup, mungkin di dalam bilik darjah kalau nak tunjuk gambar ni, tutupkan tapak kaki berkenaan dan minta murid jawab. So murid ini berdiri, murid yang sedang berdiri ni, dia berada dekat dengan guru mana? Guru A ke guru B? Okay, guru A ke guru B. So katakanlah ada murid bila dia nampak, dia tengok ni, dia jawab guru A. Okay, ada murid jawab guru B. So kenapa? Kita tanya kepada murid berkenaan, kenapa guru A, kenapa guru B? Tengok apakah respon daripada murid berkenaan. So katakanlah ada murid menjawab guru B,
dia kata murid berada dekat dengan guru B. So ada murid pula dia jawab ada murid dia jawab guru A. So kita tanya dia kenapa dia jawab guru A. Mungkin dari segi penglihatan dia pun mungkin ada masalah ke apa, mungkin dia tak nampak. So itu sebabnya kemungkinan ada jawapan A, itulah guru A. So kita kukuhkan jawapan itu, penerangan itu dengan kita berikan gambar tapak kaki ini. So bila dia mengira tapak kaki ini, so dia boleh nampak, iaitu kalau murid ini bergerak ke arah guru B, so dia hanya perlu langkah 3 saja. Bila dia langkah 3 langkah saja dia dah sampai kepada guru B. Manakala dia perlu bergerak sebanyak 6 langkah baru dia boleh sampai kepada guru A. So dengan 3 langkah dan 6 langkah itu, bila dia buat aktiviti ni dalam bilik darjah, kita minta dia bergerak di dalam bilik darjah cuma 3 langkah dan 6 langkah. So yang mana yang dekat, so dia boleh fahamkan. So dekat dan jauh itu dia boleh faham dengan lebih jelas lah. Okay, so kita berikan gambaran kepada dia apa itu dekat dan apa itu jauh. So supaya fokus kita tadi, kata kunci kita adalah pulau terdekat. So istilah terdekat tu yang kita nak highlightkan di sini. Okay, so ini adalah satu contoh. Mungkin guru-guru boleh gunakan contoh lain yang sesuai di bilik darjah lain ni, beri idea kepada guru-guru saja. Okay, kita teruskan kepada. Okay, so tadi kalau kita lihat contoh tadi, kita menggunakan 3 digit iaitu 253. Bagi kumpulan murid ini, iaitu kumpulan 1 ini, murid-murid yang berada di tahap penguasaan 1, 2 dan 3 ataupun murid-murid yang belum ditaksir ini, so kita kecilkan nombor itu kepada 2 digit kepada pulau terdekat. Okay, masih murid-murid ini berada di tahun 2, bukan berada di tahun 1. Murid-murid ini fokus kita lah murid-murid berada di aktiviti ini adalah murid-murid berada di tahun 2. So kita kecilkan nombor itu supaya senang untuk murid itu nampak. Bila 3 digit mungkin dia agak sukar untuk dia buat, so kita kecilkan nombor pada nombor yang kecil, yang lebih sesuai dengan murid berkenaan. Tapi fokus kita masih lagi kepada pulau terdekat, sebab kita dah letak tadi dalam objektif pulau terdekat. So itu sebabnya contoh ini pun kita gunakan pulau terdekat. Okay, 46. So 46 kepada pulau terdekat. So kita gunakan, masih lagi gunakan garis nombor dan juga kita gunakan anak panah. So bila anak panah ni, tengok pergerakan anak panah itu daripada 46. So minta dia bacakan nombor-nombor yang ada di sini. Dia baca 40, 41, 42, 43 sampailah 50. So minta dia juga bandingkan nombor yang antara dua nombor lah. Bagilah nombor, contohnya 47 dan 48. Yang mana besar, yang mana kecil. Kalau dikata 47 kecil, 48 besar, kenapa you kata 48 besar dan bukan 47 yang besar? So kita minta dia jawab. So di sini kita boleh nampakkan, iaitu dia fahamkan nombor tu. So semakin ke kanan tu nombor tu lebih besar berbanding dengan nombor tu di sebelah kiri itu. So di situ dia boleh buat tertib menaik. So tertib menaik selalunya daripada kecil kepada nombor yang lebih besar. So dan juga dia boleh banding yang mana besar, yang mana kecil. Supaya nanti bila dia buat pulau terdekat tu ke kanan dan ke kiri, so pulau yang besar ke, pulau yang kecil ke, so kenapa dia boleh faham ataupun dia boleh jelaskan. So itu sebabnya bila kita buat aktiviti seperti ini, bila gunakan garis nombor, banyak yang boleh kita bincang bersama murid. Kita boleh tanya dengan murid banyak, bukan hanya kepada pulau terdekat ataupun bundarkan. So, aktiviti-aktiviti berkaitan matematik, contohnya dalam nombor tu pun, contohnya banding tu pun sebenarnya kita boleh buat. So banyak aktiviti yang kita secara tidak langsung kita boleh
kita boleh test murid kita boleh tafsir murid kita boleh lihat keupayaan murid-murid kita di mana dia berada. Supaya aktiviti yang seterusnya kita boleh rancang apa yang saya perlu lakukan untuk murid-murid ini. So, bila kita buat aktiviti-aktiviti yang sebegini ya, so mungkin kita boleh kurangkan kumpulan kita yang berada di TP1 ataupun TP2. So, kita boleh perbanyakkan murid kita berada di tahap penguasaan yang lebih tinggi iaitu 3, 4, 5 dan 6 lah. So kita nak everyday kita buat aktiviti seperti ini. Okay, so kita lihat contoh di sini 46. So 46 berada di antara 40 dan 50. So kita lihatlah anak panah kecil ke anak panah besar, terpulang kepada guru-guru di sana. Kalau guru-guru nak tutup anak panah yang besar itu hanya nak fokus pada anak panah kecil pun tak apa. So kita suruh dia bergerak daripada 46 ke sebelah kanan. Berapa langkah dia perlu bergerak? 1, 2, 3, 4. So dia dah sampai kepada 50. Okay. Kemudian kita juga suruh dia langkah ke sebelah kiri. Okey, daripada 46 dia langkah ke sebelah kiri iaitu dia langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dia dah sampai kepada 40. So kalau tadi 50 dia perlu langkah 4 langkah saja, manakala untuk sampai ke 40 dia perlu bergerak sebanyak 6 langkah. So di sini dia boleh lihat yang mana besar yang mana kecil. So 4 ke 6, yang mana besar yang mana kecil. So untuk terdekat fokus kita adalah yang terkecil. So bila dia jawab 4 adalah kecil, so maksudnya 4 langkah adalah paling dekat daripada 46 kepada 50. So bila 46 dibundarkan kepada 10 terdekat, so 10 yang terdekat untuk 46 adalah 50. Okay, 50. So itu yang kita nak beri murid faham konsep dekat ini. Okay. Okay, so itu adalah aktiviti-aktiviti yang kita nak murid faham lah, iaitu fokus kita adalah pulau terdekat. Apa maksud terdekat itu? Okay, kita teruskan Fadia. Okay, yang ini aktiviti ini tuan-tuan dan puan-puan kalau tak nak buat garis nombor, boleh minta beberapa orang murid pegang kad nombor berdiri dalam satu baris dan minta mereka berdiri dan minta murid lain untuk contohnya 46 tu berada dengan dekat dengan 50 ke atau 40 tu, so pergerakan murid itu, so dia boleh nampak di dalam bila murid pegang kad nombor dan dia nampak yang mana dekat. Kalau tak nak gunakan garis nombor, so boleh gunakan benda mawjud di dalam yang ada di dalam bilik darjah ataupun murid sebagai bahan untuk kita buat aktiviti inilah. So berdiri dalam satu baris yang murid ada pegang 40 hingga 50 kad nombor itu dan kita buat aktiviti itu. So 46 tu dekat dengan 50 ke ataupun dekat dengan 40. So aktiviti itu pun boleh kita buat di dalam bilik darjah. So murid dapat lihat, dia boleh rasa dengan lebih dekatlah aktiviti ini. Okay, dia boleh mengalami aktiviti ini dengan lebih berkesan lah. Okay, lebih berkesan. Okay, terima kasih Puan Fadia. Kita teruskan. Kumpulan 1 tadi adalah masih kita kumpulan 1 adalah murid yang berada di TP1, 2 dan 3 dan juga yang belum tafsir. Manakala kumpulan 2 adalah murid yang lebih advance iaitu berada di 4 hingga 6 lah. Okay, kalau kita lihat tadi contoh untuk kumpulan 1 yang kita bincang tadi adalah hanya melibatkan nombor kecil saja. Okay, nombor kecil saja. Okay, iaitu 2 digit saja. Tapi untuk contoh pelatihan ini kita beri yang nombor 5 tu kepada 3 digit, 156. So kenapa kita beri 156 yang melibatkan 3 digit ni? Kita nak lihat kemampuan murid itu, boleh tak dia apply apa yang dia belajar dalam 2 digit itu kepada 3 digit. Tapi kita kena bear in mind sebab sebelum kita pergi kepada kumpulan 1 yang lebih kita berfokus ini, dalam pengajaran kita kelas tadi sebagai aktiviti pertama kita, dia memang melibatkan 3 nombor. So boleh tak murid yang
kumpulan 1 ni yang tadi dia hadapi masalah bila 3 nombor, bila kita gunakan bila kita menggunakan 3 digit, dia menghadapi masalah untuk fahamkan pulau terdekat itu. Tapi bila dia gunakan 2 digit, adakah murid itu mampu untuk menjawab 156? Kalau 156 itu dia boleh jawab kepada pulau terdekat yang betul, iaitu 160, maksudnya tuan-tuan dan puan-puan dah berjaya untuk bridge murid itu daripada TP yang rendah kepada TP yang lebih tinggi. Maksudnya murid itu dah faham. Okey, satu lagi, nanti itu akan membantu tuan-tuan dan puan-puan, sebab di tahun 2 ini murid-murid ini sepatutnya belajar ataupun belajar kemahiran ini hingga ratus terdekat. So the next lesson untuk tuan-tuan dan puan-puan yang melibatkan ratus terdekat tu akan lebih senang lah bila kita dah tengok puluh terdekat tu aktiviti ini. So murid dah nampak apakah maksud yang terdekat itu. So bila dia dah catch terdekat itu, adakah dia puluh terdekat ke, ratus terdekat ke, ribu terdekat ke, dia mampu buat dengan lebih yakin lah, sebab dia dah nampak dekat. Dan apa maksud terdekat, apa maksud yang terampil itu, dia dah bila dia dapat, so tak ada masalah lagi. Agak mungkin masalah tu dapat dikurangkan lah, kurangkan. So kita boleh perbanyakkan murid kita berada di TP yang lebih tinggi ya. So itu sebabnya kita cuba beri satu soalan ataupun satu nombor yang lebih besar supaya kita boleh nampak kemampuan murid-murid kita. Okey, untuk kita bridge lah dia ke kumpulan 2 ini. Okey, itu contoh aktiviti ya. Kita teruskan dengan standard prestasi. Okay. Ini adalah standard prestasi untuk tajuk nombor bulat hingga 1,000 bagi tahun 2. Okay. Kalau kita lihat dalam TP1 hingga TP6, TP1 menyatakan sebarang nombor hingga 1,000. Okay. Kan tadi sebenarnya kita tak perlu tunggu untuk murid buat aktiviti yang khusus untuk TP1. Mana-mana aktiviti kita sepanjang kita mengajar tu, kita lihat murid tu boleh tak menyatakan sebarang, boleh tak dia baca, boleh dia menyebut, boleh tak dia menulis nombor berkenaan. Okey, daripada nombor sifar hinggalah 1,000, mana-mana nombor tu boleh dia boleh nyatakan. Nyatakan maksud di sini adalah yang dia boleh sebut, dia boleh baca dan boleh tulis. Mana-mana nombor. Tak semestinya di tahun 2 hanya daripada 101 hingga 1,000, tak. Kita boleh beri kepada nombor yang kecil juga untuk murid-murid yang kita rasa level dia tu kita perlu baiki. So kita bagi dia nombor yang kecil dulu, kita minta dia buat. Bila dia boleh buat, so motivasi dia akan naik, kita pergi kepada nombor yang lebih besar. So untuk TP1. Manakala untuk TP2 tadi nilai nombor dan menyusun nombor dalam tertib. So tadi pun saya dah sebut kita banding nombor, yang mana besar, yang mana kecil kan. So kemudian kita juga boleh menyusun nombor dalam tertib menaik, tertib menurun. So aktiviti itu pun boleh kita lakukan di dalam garis nombor tadi semasa kita buat puluh terdekat. Okay. Situasi selalunya yang wujud adalah ramai murid kita berada di TP, bukan berada di TP 4, mereka berada di TP 2 atau TP 3. Okay. Sebenarnya murid ini boleh menyelesaikan masalah harian. Masalah harian, contohnya selalunya masalah harian, maksud di sini adalah bila dalam matematik ini pernyataan masalah lah, dia bisa selesaikan pernyataan masalah. Tetapi murid itu menghadapi masalah di dalam TP 3. Contohnya dia tak boleh membundar nombor, menganggar nombor. So membundar dan menganggar dia ada kaitan. Itu sebabnya tadi saya kata nombor mana yang besar, nombor mana yang kecil. Semua tu perlu kita tanya mereka kenapa ini besar, kenapa ini kecil, supaya pemahaman dia. So bila murid dapat membundarkan nombor kepada ratus terdekat, maksudnya dia boleh pergi kepada TP yang lebih tinggi. Katakanlah murid tak dapat selesaikan yang ini, iaitu membundar nombor, dan dia adalah seorang murid yang boleh menyelesaikan masalah harian, kita tak boleh bagi dia TP 4 sebab TP 3 dia tak lepas. Okay, walaupun dia boleh buat TP 4. Ingatlah sebab TP 3, kemahiran TP 3 tu dia belum selesaikan.
dia belum kuasai lagi. So dia kena berada di tepi yang lebih rendah. So untuk membantu murid itu yang sepatutnya berada di tepi 4, so guru-guru perlu membimbing murid itulah dengan memberikan aktiviti-aktiviti yang sesuai dengan dia. Kita bina dia daripada nombor-nombor kecil kepada nombor-nombor yang besar supaya dia boleh faham apakah maksud bundar ini, iaitu dekatlah, yang terdekat ataupun terhampir itu. So gunakanlah semasa di dalam bilik darjah, gunakan istilah-istilah seperti terdekat dan terhampir untuk murid faham konsep itu dulu. Okay, konsep itu dulu. Kenapa kita di sini streskan ataupun gunakan garis nombor ataupun aktiviti macam saya tunjukkan tadi, murid itu berada di antara dua orang guru, yang mana dekat yang mana jauh, supaya kita nak murid visualize, kita nak murid nampakkan apa maksud itu. Okay, itu yang kita hasratkanlah, okay, supaya murid kita faham dan boleh menguasai matematik ataupun boleh belajar matematik dengan lebih menyeronokkan lah, okay, yang menyeronokkan. Okay, saya harap perkongsian saya pada pagi ini dapat memberi sedikit input kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk membawa aktiviti ini di dalam bilik darjah, okay, di dalam bilik darjah. Dan kami mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan akan optimumkan penggunaan DSKP. Dan DSKP kita ada beri beberapa cadangan itu boleh tuan-tuan dan puan-puan gunakanlah di dalam bilik darjah, okay, darjah. Dan bila kita nak bridge murid ini dah lepas ataupun tidak, contohnya tadi kita tengok murid itu, kita tak perlu gunakan nombor yang besar. Kalau murid itu masih ada masalah, kita gunakan nombor yang kecil. Kalau dalam bundar tadi kita tak boleh gunakan 3 digit, kita gunakan 2 digit untuk dia faham konsep itu. Kalau di dalam tambah itu, kalau di tahun 2 ini dia perlu tambah sehingga 1,000, jawapan dia sehingga 1,000. Maksudnya 3 digit tambah 2 digit, contohnya 3 digit tambah 3 digit. Tapi murid itu tak mampu. So kita gunakan 2 digit dan 2 digit. Kita mula daripada 1 digit, kemudian kita beralih kepada 2 digit. Kita bagi dia peluang untuk difahamkan konsep itu, fahamkan apa maksud tambah. Kalau tambah apa maksud tambah itu, so bila dia dah faham, baru kita pergi kepada 3 digit. So kita bawa dia beransur maju. Okay, beransur maju. Bila kita nampak murid itu boleh tambah, so maksudnya kita boleh dah bagi dia tipe yang lebih tinggi. So kita boleh bridge dia daripada tadi kumpulan 1 kepada kumpulan 2. So itu adalah aspek-aspek yang kita perlu beri perhatian lah. Kalau dia boleh jawab, kalau dia boleh tambah dengan betul, jawapan dia betul, dia boleh tunjuk proses itu, so kita dah bawa dia kepada kumpulan yang satu lagi lah, kumpulan yang lebih tinggi. Okay. Setakat ini saja perkongsian saya. Terima kasih. Kalau ada apa-apa kekurangan, saya mohon maaf. Okay. Terima kasih.